Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sekali lagi ke channel YouTube Cikgu. Dan Cikgu mengucapkan selamat kembalilah. Untuk jadual baru ni Cikgu akan mengajar sains. Dan tanpa buang masa lagi, kita akan terus sambunglah benda yang kita nak belajar hari ni. So, macam biasa bila masuk kelas Cikgu, okay, dengar Cikgu punya video betul-betul. Kemudian dapatkan kod kehadiran dalam video cikgu. Kemudian isi kehadiran dan akhir sekali jawab kuis dekat Google Classroom, dekat Google Form, dan kita akan bincang. So, tanpa buang masa lagi, kita akan masuk topik hari ini, iaitu 2.3 saling bersandaran dan interaksi antara organisma dan antara organisma dengan persekitaran. Okay, iaitu yang kita nak belajar hari ini. So, sebelum kita pergi ke bahagian lebih terperinci, ada beberapa istilah yang kamu kena faham apabila kita bercakap mengenai saling bersandaran dan interaksi antara organisma dan persekitaran. So, bila kita bercakap pasal topik ni, kita ada beberapa perkara yang kita kena definisikan dulu. Okay, yang pertama adalah habitat. Jadi apakah itu sebenarnya habitat? Habitat ni sebenarnya merujuk kepada persekitaran atau tempat tinggal sesuatu organisma. Tempat di mana benda hidup itu tinggal. Dan kita ada istilah kedua, iaitu spesies. Jadi spesies ni merujuk kepada organisma yang ada ciri-ciri yang sama dan dia boleh membiak untuk menghasilkan anak. So, sebagai contoh, macam gambar ni, gambar pepatung. Jadi kalau kita ada organisma yang ada ciri sama macam ni, ada ada 2 pasang sayap, ada 6 kaki, mempunyai abdomen yang panjang, mata yang besar. Jadi kita boleh kelaskan dia sebagai spesies yang sama sebab dia ada ciri-ciri yang sama. Contohnya macam kucing. Okey, kita ambil contoh yang ada sekeliling kita, kucing. Kucing dia boleh jadi ada macam-macam warna, tapi ciri dia tetap sama. Ada 4 kaki, mempunyai bulu. Lepas tu kita kena tengok rupa asas luaran dia. Jadi itu kita kelaskan sebagai spesies. Dan kucing sama kucing ni, dia boleh membiak dan menghasilkan anak. Jadi itu adalah istilah kedua yang kamu kena tahu, spesies. Okey, jadi yang istilah ketiga kamu kena tahu adalah populasi. Jadi populasi ni merujuk kepada sekumpulan organisma yang merupakan spesies yang sama dan dia hidup dalam habitat yang sama. Itu adalah populasi. So, sebagai contoh, kalau kita pergi taman bunga, kita tengok rama-rama. Okay, rama-rama. So, rama-rama dekat situ ada banyak spesies. Okay, ada spesies yang besar, ada spesies yang kecil. Jadi bila spesies tu hidup bersama dalam satu habitat, itulah kita panggil sebagai populasi. Jadi dalam contoh cikgu bagi tu, itu kita panggil sebagai populasi rama-rama. Okey, seterusnya kita tengok istilah yang kamu tahu adalah community. Jadi community ni merujuk kepada beberapa populasi organisma yang berbeza, tapi dia hidup bersama dalam satu habitat dan saling berinteraksi antara satu sama lain. So, macam contoh dalam gambar cikgu tunjuk ni. Okay, kita ada dekat spesies, ni spesies pepatung, kita ada spesies ikan, kita ada spesies itik, kita ada spesies katak, dan mereka ini saling berinteraksi. Bermaksud dia saling, orang kata apa, berkaitan antara satu sama lain. Macam mana bentuk interaksi itu kita akan belajar kemudian. Tapi cikgu tunjuk contoh kat sini. Macam pepatung ni, dia akan dimakan oleh katak. Jadi itu adalah contoh interaksi mangsa dan pemangsa. Itu kita akan belajar kemudian. Jadi komuniti ni merujuk benda yang cikgu tunjuk kat depan ni. Okey, beberapa populasi organisma yang berbeza, tapi dia hidup dan berinteraksi antara satu sama lain. Jadi bila kita bercakap pasal ekosistem pula, okey, dia adalah upgrade kepada komuniti tadi. Sekarang ni komuniti tu dia interaksi antara hidupan. Dan yang ini antara komuniti spesies tu, dia saling berinteraksi antara satu sama lain, dan juga dia juga berinteraksi antara benda yang bukan hidup. Jadi itu adalah ekosistem. Termasuklah air, udara dan tanah.
Jadi macam contoh yang cikgu tunjuk kat depan ni, tadi kita bercakap pasal spesies haiwan. Sekarang ni kita ada spesies tumbuhan pula. Kita ada rumput, kita ada keladi bunting. Jadi mereka ni saling bekerjasama dan saling berinteraksi antara satu sama lain. Contohnya rumput dengan keladi, dia akan menggunakan karbon dioksida yang dihasilkan oleh organisma haiwan dekat sini. Okey, dia akan hasilkan karbon dioksida dan mereka akan membebaskan oksigen yang mana digunakan oleh hidupan untuk berrespirasi. Jadi itu contoh interaksi antara benda bukan hidup. Dan mungkin ikan, dia akan jadikan keladi bunting tu sebagai tempat perlindungan, tempat bertelur. Jadi itu interaksi dia. Okey, sama juga macam kalau kamu tengok gambar ni, macam mana siput berinteraksi dengan benda bukan hidup dan benda hidup. Di mana dia menjadikan contoh ni kayu tempat untuk dia lepak-lepak. Jadi itu adalah contoh interaksi. Okey, so dalam ekosistem ni, okey, dia kita anggap dia berada dalam keadaan seimbang apabila tiada gangguan daripada luar. Okey, so ekosistem ni yang mana cikgu kata melibatkan komuniti, berinteraksi antara komuniti dan juga benda bukan hidup. Mereka ni saling bergantung. Dan selagi tiada gangguan luar, maka kita anggap dia sebagai seimbang. So apabila ada gangguan luar, ekosistem ni sudah jadi tak seimbang. Sebagai contoh, kalau cikgu tunjuk gambar dekat ni, gambar laut kan. Okey, terumbu karang mungkin sebenarnya dijadikan tempat perlindungan oleh ikan. Jadi bila ada gangguan luar, biasanya manusia dia datang, kemudian dia buat, orang kata apa tu, aktiviti perikanan. Aktiviti perikanan yang mana dia nak tangkap ikan. Jadi dia gunakan pukat, okey, pukat tunda. Yang mana pukat tunda tu dia akan merosakkan terumbu karang. Jadi bila terumbu karang tiada, ikan pun tiada tempat perlindungan. Jadi bila ikan tiada tempat perlindungan, ikan itu terdedah kepada bahaya dan mungkin spesies ikan tertentu akan jadi berkurangan disebabkan jadi mangsa kepada spesies yang lain. Jadi itu sudah menjejaskan keseimbangan ekosistem. Jadi ekosistem ni dia macam balik kepada poin utama cikgu tu, dia adalah seimbang selagi tiada gangguan luar. Okey, dan dalam sesuatu ekosistem sebenarnya hidupan dia akan menyesuaikan diri dengan keadaan persekitaran supaya dia boleh hidup. Sebagai contoh kita tengok, kalau kita bercakap pasal kawasan tropika tempat kita duduk kat Malaysia ni, okey, kita menerima hujan yang tinggi dan kita menerima cahaya matahari sepanjang tahun. Kita ada gurun, yang mana gurun mempunyai cuaca panas dan kering yang melampau, dan kita ada kawasan sejuk iaitu tundra, yang mana musim sejuk tu panjang dan orang kata apa, bila musim panas dia pun jadi sangat panjang. Okey, jadi hidupan perlu menyesuaikan diri. Sebagai contoh macam cikgu tunjuk gambar dekat depan ni. Okey, apabila kita hidup di kawasan tropika yang mana ada banyak tumbuhan disebabkan oleh kita terima cahaya matahari sepanjang tahun dan hujan dengan banyak, maka kita ada spesies-spesies yang telah menyesuaikan diri dengan keadaan kita. Sebagai contoh harimau. Jadi harimau dia duduk di kawasan tropika, dia mempunyai ciri-ciri iaitu mempunyai belang. Jadi belang itu digunakan untuk penyamaran, memudahkan dia hidup di dalam persekitaran ataupun ekosistem tropika tu. Okey, dan kita ada pokok-pokok yang mana menyesuaikan diri dengan menumpang pokok-pokok yang lain. Sebab bila kita berada dalam keadaan tropika, pokok-pokok tu tinggi, dia nak berebut dapatkan cahaya matahari. Jadi setengah pokok dia akan menumpang pada pokok tersebut untuk mendapatkan cahaya matahari, yang mana hanya tumbuhan atas sahaja yang dapat dengan banyak. Jadi itu adalah contoh penyesuaian. Jadi macam kalau kita bercakap pasal gurun, di kawasan gurun hidupan telah menyesuaikan diri dengan tahap. Sebagai contoh kalau kita cakap pasal haiwan, haiwan-haiwan dekat gurun ni dia mempunyai ciri-ciri khusus yang mana dia dapat mengawal air daripada hilang daripada badannya, sebab dia tahu air susah nak dapat. Dan sama juga macam tumbuhan. Kita ambil contoh macam pokok kaktus ni. Pokok kaktus ni dia mempunyai daun yang kurang ataupun daun dalam bentuk jarum, bentuk halus, supaya cahaya matahari yang terang tu tidak menyebabkan dia kehilangan air dengan banyak.
dan dia mempunyai akar yang panjang supaya dia boleh mendapatkan air dekat kawasan yang dalam tu, dalam tanah. Itu adalah contoh ciri penyesuaian. So macam mana pula dengan kawasan tundra? So kawasan tundra, haiwan dekat sana mempunyai ciri penyesuaian seperti tengok gambar haiwan dekat sini, kebanyakannya berwarna putih. Sebab tujuan dia adalah untuk penyamaran dengan warna salji tersebut. Dan mereka biasanya mempunyai bulu ataupun lemak yang tebal supaya haba kurang untuk hilang. Dan pokok dekat sana pun buat penyesuaian dengan, orang kata apa, dengan ciri yang boleh membolehkan mereka hidup di tempat yang sejuk. Okay. So kita tengok seterusnya. Tadi kita bercakap pasal umum, kita cakap pasal spesies, kita cakap pasal habitat, kita bercakap pasal community, kita bercakap pasal ekosistem. So sekarang ini kita nak bercakap pasal interaksi antara organisma. Jadi macam mana organisma tersebut berinteraksi antara satu sama lain. Okey, kita akan tengok benda tu. Sekejap ya, cikgu nak check cikgu punya recording. Okey, masih lagi berjalan. So kita akan tengok antara organisma ni, dia ada interaksi yang kita boleh kelaskan kepada 3, iaitu simbiosis, mangsa pemangsa dan persaingan. Dan di bawah simbiosis tu kita kelaskan lagi kepada 3, iaitu mutualism, komensalisme dan juga parasitisme. So simbiosis ni adalah, orang kata apa, interaksi berlaku apabila 2 atau lebih organisma yang berlainan spesies dan hidup bersama-sama. So dalam simbiosis ni macam kita tadi ada 3, mutualisme, komensalisme dan juga parasitisme. Jadi apakah itu maksud mutualisme? So mutualisme ini merujuk, okey, sebagai contoh kita pergi kepada contoh lah, mudah nak terangkan. Kita ambil contoh buran hidup bawah laut, yang mana dia melindungi ikan badut daripada pemangsa dan menyediakan makanan kepada ikan badut. Okey, dan ikan badut tu dia akan membersihkan buran tempat dia tinggal tu dan memberikan nutrien kepada buran dalam bentuk sisa makanan. Jadi mutualisme ni bermaksud bila kita ada 2 organisma, kedua-duanya mendapat kebaikan. Kita tengok contoh yang kedua adalah lichen dengan lichen. So lichen ni dia sebenarnya adalah alga dan kulat yang hidup bersama-sama. Kita nampak dia sebagai tumpukan hijau. So kulat ni dia membekalkan air dan mineral kepada alga. Alga pula berfotosintesis dan membekalkan makanan kepada kulat. Nah ini contoh yang lain, iaitu burung tiung, dia dapatkan makanan daripada kerbau dengan memakan kutu pada kerbau, dan kerbau pula bebas daripada kutu. Jadi kedua-duanya dapat kebaikan. Satu dapat makanan, iaitu burung tiung, satu lagi dapat melindungi diri daripada parasit, iaitu kerbau. So mutualisme ni merujuk kepada interaksi organisma yang kedua-duanya mendapat kebaikan. Kita pergi pula kepada komensalisme. Jadi komensalisme ni merujuk kepada interaksi antara 2 organisma yang mana seorang saja untung, seorang lagi tak dapat apa-apa. Contohnya kita tengok ni, ikan remora. Okey, so ikan remora dia duduk pada ikan jerung. Okey, dan dia makan sisa makanan daripada serpihan makanan jerung tu, dan dia dapat perlindungan. Jadi ikan jerung dia dapat apa? Dia tak dapat apa-apa, dia tak makan pun ikan remora tu. Ikan remora melekat dengan dia dan dia dapat makanan daripada jerung. Contoh komensalisme yang tentunya adalah yang ni, kita panggil sebagai paku pakis langsui. Yang mana paku pakis langsui ni hanya menumpang pada pokok. Dia menumpang pada pokok sebab apa? Sebab dia nak dapatkan cahaya matahari daripada tempat tinggi. Jadi pokok tak dapat apa-apa. So seterusnya kita pergi kepada parasitisme. So parasitisme ni merujuk kepada interaksi antara 2 organisma yang mana satu dapat untung, satu tu dapat rugi. So bezakan dengan komensalisme ni. Komensalisme satu untung, satu tak dapat apa-apa. Parasitisme ni satu untung, satu rugi. Okey, so kita ambil contoh dia. Ini adalah cacing pita. Jadi cacing pita ni dia hidup dalam usus kita, yang mana siapa yang orang kata kena jakitan dia lah, yang mana telur dia menetas, bukan semua yang kena. So kalau kena, cacing pita ni dia hidup dalam perut dan dia akan menyerap nutrien yang ada. Jadi bila cacing pita ni serap nutrien, apa manusia dapat? Rugi, sebab kita kehilangan
nutrien. Contoh sebenarnya adalah kutu. Kutu ni dia akan hisap darah. Bila dia hisap darah, dia dapat makanan darah tersebut. Tapi kita dapat rugi, yang mana kita kehilangan darah, dan kemungkinan juga kita boleh dapat penyakit daripada mikroorganisma yang ada pada kutu. Okey, itu adalah parasitisma. So kita tengok seterusnya interaksi. Tadi kita cakap pasal simbiosis. Yang mana dua hidupan tu saling hidup antara satu sama lain dan mereka bergantung, sama ada mutualisme, dua-dua untung, ataupun komensalisme, satu untung, satu tak dapat apa-apa, ataupun parasitisme, satu rugi, satu dapat untung. Seterusnya kita tengok interaksi antara organisma, iaitu mangsa dan pemangsa. Yang tadi mereka boleh hidup antara satu sama lain. Sekarang ni mangsa pemangsa tu, dia salah satu organisma akan jadi makanan. Dan salah satu organisma lagi akan jadi pemakan, tukang makan. Itu adalah mangsa pemangsa. Okey, contohnya macam inilah, macam gambar cikgu tunjuk ni, harimau bintang, harimau kumbang, citah makan gnu. Jadi gnu tu dia adalah mangsa dan citah tu adalah pemangsa. So seterusnya kita nak bercakap pasal persaingan. Okey, persaingan ini berlaku apabila organisma yang sama, apabila bukan organisma sama, maksudnya apabila organisma dalam satu habitat, dia tak semestinya sama, dia berebut untuk mendapatkan keperluan asas yang terhad. Macam contoh, kalau dalam kes gambar cikgu tunjuk ni, singa lah. Singa jantan dengan singa jantan, mereka bergaduh untuk dapatkan keperluan pasangan. Kenapa dia adalah keperluan asas? Sebab apabila ada pasangan, mereka boleh memastikan bahawa kemandirian spesies tu berterusan. Okey, contoh yang lain, persaingan ni, kita bercakap pasal pokok, hutan. Hutan kita ada banyak spesies pokok. Jadi mereka sebenarnya berebut untuk mendapatkan cahaya matahari. Jadi itu sebab pokok yang tinggi, kalau kita tengok dia membesar dengan dia sihat, nampak besar sebab dia mendapat cahaya matahari secukupnya, berbanding dengan pokok-pokok yang berada dekat bawah tu. Yang mana mereka nak bersaing dengan pokok yang tinggi. Dan pokok-pokok yang bawah tu pula, yang ada banyak-banyak tu, semak sama tu, mereka pun bersaing antara satu sama lain. Mereka berebut ruang dan sebagainya. Jadi itu adalah persaingan. Seterusnya kita akan pergi kepada kawalan biologi. Tadi kita cakap pasal interaksi. Jadi kawalan biologi ni, kita menggunakan konsep interaksi yang kita belajar tadi untuk memberikan kelebihan kepada kita. So istilah kawalan biologi ni, adalah kita menggunakan organisma lain, yang mana organisma itu semula jadi untuk kita mengawal perosak di dalam sesuatu kawasan. Sebagai contoh, kalau cikgu tunjuk dekat sini, tikus merupakan perosak sebab dia makan hasil pertanian. Macam contoh padi, buah kelapa sawit. Jadi kita memperkenalkan pemangsa dekat situ. Sebagai contoh, dalam gambar cikgu tunjuk ni, burung hantu. Jadi burung hantu tu dia akan makan tikus. Jadi dengan memakan tikus, maka bilangan tikus tu dapat dikurangkan. Kita dah kurangkan bilangan perosak, tapi kita guna organisma yang lain. Ini contoh kawalan biologis seterusnya. Iaitu kumbang tanduk dekat kelapa sawit, dia merosakkan pokok kelapa sawit. Jadi kita gunakan bakteria, yang mana bakteria itu akan membunuh kumbang tanduk itu sahaja. Jadi bila tu kumbang tanduk tu dah mati, maka kelapa sawit akan jadi selamat. Ini kawalan biologi seterusnya, iaitu jentik-jentik. Sebab jentik-jentik ini adalah, orang kata apa, nyamuk, anak nyamuk lah. Jadi anak nyamuk ni perosak, dia boleh bawa macam-macam penyakit. Jadi kita memperkenalkan ikan gapi supaya ikan gapi tu boleh makan jentik-jentik. Jadi tak adalah nyamuk yang boleh memberi kesan kepada kita. Yang ini adalah di sawah padi. Kita ada siput atau serangga yang boleh merosakkan padi. Jadi kita perkenalkan itik, yang mana itik makan siput tersebut. Jadi perosak siput hilang, dan kita tak ada masalah. Itik tu tak menjejaskan pun hidup kawasan pertanian kita. Kawalan contoh seterusnya adalah kumbang kura-kura, yang mana dia makan afid. Afid ni adalah, kalau kamu tengok dalam gambar raja ni, itu adalah afid, yang mana dia akan merosakkan tanaman. Jadi kita perkenalkan kumbang kura-kura untuk menyelamatkan tumbuhan kita.
Okey, jadi kawalan biologi ni kalau kamu tengok, kita gunakan organisma lain untuk mengawal organisma lain. Jadi dia adalah mesra alam. Sebab kita tak perlukan bahan kimia ataupun racun serangga untuk membunuh organisma perosak. Kita guna yang semula jadi. Dan kaedah ini sebenarnya lebih murah. Sebab kita perkenalkan saja organisma kat situ, dia akan membiak dan sebagainya, dan dia akan membunuh semua makhluk perosak, dan dia tidak menjejaskan kesihatan manusia. Tapi dia ada beberapa kekurangan kaedah ni. Kaedah ni dia mengambil masa yang lama untuk berkesan. Sebab sebagai contoh, kalau kita ada ladang kelapa sawit, kita perkenalkan burung hantu. Takkanlah satu hari burung hantu tu boleh makan semua. So dia akan mengambil masa yang lama. Okey. Dan kalau kawalan biologi ni kita salah buat, bermaksud kita memperkenalkan spesies yang salah untuk merosakkan merosakkan haiwan perosak, maka ekosistem akan terjejas. Okey, itu adalah kawalan biologi. So yang ini kita nak belajar seterusnya adalah faktor-faktor yang boleh mempengaruhi saiz populasi dalam satu ekosistem. Jadi bila kita cakap pasal populasi, iaitu sekumpulan spesies yang hidup dalam yang hidup berinteraksi antara satu sama lain. Okey, populasi ni, saiz dia ni boleh jadi naik atau menurun bergantung kepada faktor-faktor ni. Okey, iaitu serangan penyakit, kehadiran pemangsa, sumber cahaya dan perubahan cuaca. Kita tengok ni. Bila ada serangan wabak, contohnya hari itu sesama burung yang membunuh burung dan ayam, maka populasi haiwan akan menurun, iaitu burung lah. Okey, sama juga macam kehadiran pemangsa. So kalau tiba-tiba saiz populasi pemangsa tu meningkat, tiba-tiba singa jadi banyak, maka bilangan populasi haiwan yang jadi mangsa mereka akan berkurang bergantung kepada bilangan pemangsa. Okey, faktor yang seterusnya adalah sumber makanan. Jadi kalau sumber makanan itu berkurangan, maka populasi organisma pun akan menjadi berkurangan. Sebagai contoh, panda. Bila manusia menggunakan buluh dekat China banyak dalam pembinaan dan sebagainya, maka bilangan panda akan berkurangan sebab dia bergantung kepada pokok buluh untuk dijadikan makanan. Dan kalau makanan terlebih banyak pula, sebagai contoh macam kat Malaysia, kita ada banyak makanan terbuang, maka automatik si haiwan yang makan sisa makanan ini seperti burung gagak akan bertambah. Makanan berkurang, maka haiwan yang bergantung pada makanan itu berkurang. Kalau makanan bertambah, maka saiz populasi haiwan ataupun hidupan yang bergantung pada makanan itu akan turut bertambah. Seterusnya kita akan bercakap mengenai perubahan cuaca. Jadi sama ada cuaca terlalu panas menyebabkan populasi tumbuhan menurun, sebab tumbuhan bergantung pada air untuk hidup. Jadi bila air tak ada, tumbuhan mati. So seterusnya haiwan herbivore. Okay, kalau hujan terlalu banyak pun bahaya juga, menyebabkan banjir. Mungkin hidupan-hidupan kecil akan berkurangan juga sebab mati lemas akibat banjir. Jadi itu adalah faktor yang boleh mempengaruhi saiz populasi. So perubahan dalam ekosistem ini, okey, seperti yang cikgu bagi contoh tadi, kekurangan air atau sesuatu ataupun haiwan itu bergerak, berpindah dan sebagainya, jadi dia boleh mengganggu keseimbangan antara populasi. Sebagai contoh ni lah. Okey, bila air berkurang maka tumbuhan macam padi akan mati. Jadi bila tumbuhan bukan mati, maknanya tumbuhan padi tak hidup. Jadi populasi yang ada sekitar sawah padi tu dia akan jadi berkurang lah, sebab siratan makanan tu terjejas. Siratan makanan tu bermula daripada tumbuhan, iaitu padi. Jadi ini adalah sebagai contoh. Okey. So yang macam cikgu terangkan tadi, sama juga ini kesan dia. Okey. Dan ini contoh yang lain, yang ini adalah cerita pasal belalang juta, yang mana belalang juta ni tiba-tiba bertambah, maka dia secara automatik akan menyebabkan dia ni makan tumbuhan tau. So tumbuhan yang ada dalam laluan ni dimakan, termasuklah pertanian. Jadi bila populasi haiwan belalang juta ni diperkenalkan mendadak dalam satu ekosistem, tengok dia terus makan makanan dia, maka ekosistem dah terjejas. Sebab haiwan-haiwan lain yang bergantung kepada tumbuhan tersebut dah tak dapat
makanan. Jadi itu yang cikgu nak ajar ini. So jangan lupa nanti jawab soalan isi kehadiran. So kod kehadiran hari ini adalah, okey, tolong dengar betul-betul kod kehadiran hari ini adalah oren masam. Jadi jangan lupa lepas daripada slide ni pergi tekan link yang cikgu bagi nanti untuk kehadiran. Kemudian masukkan kod kehadiran ni yang cikgu bagi oren masam. So cikgu harap apa yang cikgu ajar ini boleh membantu kamu untuk memahami, dan jangan lupa minggu depan sekolah. So kita akan jumpa minggu depan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.